di saat-saat akhir Nabi wafat. Beberapa kali Nabi pitam, kemudian Nabi terjaga, menyapukan keseluruh air ke muka dan badan baginda. Kemudian Nabi pitam semula, kemudian Nabi jaga semula, kemudian Nabi pitam semula. Ketika jaga, Nabi berkata kepada semua orang yang berada di sekelilingnya, ala inna lil mauti lasakarat, bahawa sesungguhnya bagi kematian itu ada kesakitannya, kata Rasulullah. Dengan sebab itu, seandainya para Nabi dan Rasul juga merasakan kesakitan ketika mati, kita yang biasa, manusia yang biasa, bukan Rasul, bukan Nabi, bukan syuhada dan bukan awliya, patutlah kita merasakan perlu melakukan persiapan yang bersungguh-sungguh untuk menghadapi suatu hari yang lebih sukar, suatu hari yang lebih mencabar, iaitulah hari ketika mana menempuh kesakitan kematian. Yang kata para ulama, kesakitan kematian itu akan membuatkan semua manusia melupakan sepanjang pengalaman kemanisan sepanjang kehidupannya. Di saat awal roh itu berpisah daripada badannya, yang akan kita sebutkan sebentar nanti insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, setiap orang akan merasakan sekali kesakitan mati itu. Maka kita perlu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya kematian itu adalah kematian yang husnul khatimah, kematian yang baik. Seandainya satu orang menghabiskan seluruh kehidupannya dengan amal ibadah, akan tetapi tiba-tiba di penghujung hayatnya dia mensyirikkan Allah, dia melawan perintah Allah, maka nescaya ketika itu kematiannya adalah kematian yang husnul, yang su'ul khatimah. Wal'iyadzubillah. Tidak bernilai puluhan tahun amal ibadatnya, tidak dilihat oleh Allah, kerana penghujungnya adalah su'ul khatimah. Nabi pernah menceritakan dua kisah yang saya bawakan, yang akan saya bawakan pada pagi ini sebagai mukadimah kepada tuan-tuan. Cuba kita renung. Seorang wanita yang disebutkan sebagai ahirah, seorang pelacur di dalam satu hadis yang sahih. Kerjanya melacur, tetapi wanita ini mempunyai jiwa yang besar, mempunyai jiwa yang murni, mempunyai kasih sayang yang tinggi sesama makhluk. Kata Rasulullah, pada suatu hari wanita pelacur ini keluar di sebuah padang pasir yang luas. Padang pasir ini panas, tuan-tuan. Bila sampai di sebuah telaga, maka wanita ini pun menjenguk ke dalam dan mendapati ada air dalam telaga ni, alhamdulillah. Lalu dicari timba untuk mengangkat air itu ke atas. Tak ada timba, maka kena turun. Selalunya telaga di negara Arab ni dia ada macam batu untuk dipaut di dinding-dindingnya tu boleh. Kita boleh turun. Orang Kedah kata rabat turun dengan memaut lah. Jadi kata Rasulullah, wanita ini pun turun ke bawah dengan susah payah untuk minum air dari telaga itu. Dia pun minum, kemudian dirabat semula telaga yang jauh ke bawah tadi. Rabat, setelah minum dan setelah kenyang, naik ke atas. Ketika wanita itu keletihan sampai ke atas disebabkan turun dan panjat telaga tadi, berehat di pinggir ataupun di tebing telaga tadi, datang seekor anjing. Tuan-tuan, anjing yang tak bernilai dalam kehidupan kita. Anjing yang tinggal di padang pasir, anjing kurak. Anjing itu mendekati wanita itu, tidak menyalak dan tidak menggigit wanita itu, tetapi dia menghampiri wanita itu dan hanya menjilat-jilat kesan air yang menitis daripada kain wanita itu. Maka wanita itu pun memandang anjing tadi dengan berkata di dalam hatinya, anjing ini seperti aku kehausan. Sekiranya dia tak minum, maka dia akan mati seperti aku. Dengan sifat kasih sayang dan rahmat itulah, wanita itu terpaksa turun semula ke dalam telaga yang jauh ke bawah. Dengan penuh susah dia pun turun. Bila turun sampai ke bawah, nak bawa air naik ke atas macam mana? Tidak ada timba. Maka wanita itu mengeluarkan slipernya, dicedok air itu, digigit air itu, digigit slipper itu. Setelah diisikan slipper dan kasut itu dengan air, lantas digigit slipper dan kasut itu dan dibawa ke atas dengan bersusah payah.
hanya kerana kasihan dan rahmat kepada makhluk Allah yang lain. Muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apabila sampai di atas, wanita itu memberi minum kepada anjing tadi. Allah melihat perbuatan wanita itu. Allah redha pada perbuatan wanita itu. Seterusnya kata Rasulullah, Allah mengampunkan dosa wanita itu dan dia dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Kematian yang husnul khatimah perlu dipohon oleh kita pada setiap hari. Apabila satu orang telah pun sampai ajalnya, ajal ini dirahsiakan oleh Allah. Tidak ada manusia termasuk Nabi SAW yang boleh mengetahui bilakah ajalnya. Di atas rahmat Allah yang luaslah ajal itu dirahsiakan oleh Allah. Tuan-tuan para pendengar, bayangkan, seandainya saya dan tuan-tuan kita tahu bahawa esok selepas asar, malaikat Israel ataupun malakul maut akan datang menjemput kita. Yang berada di surau takkan keluar daripada surau, yang berada di dalam konti akan keluar pergi ke surau, solat, berzikir, semayang, makan dah tak lalu, tidur dah tak lena, dah tak mau mandi dan tak sebagainya. Kalau Allah buka rahsia kematian kita, maka setiap orang dah takkan boleh buat kerja lain. Akan tetapi dengan rahmat dan kasih sayang Allah yang luas, Allah merahsiakan kematian. Supaya apa? Supaya setiap saya dan kita semua sentiasa 24 jam melakukan persediaan bahawasanya sekejap lagi mungkin boleh mati. Sekejap lagi mungkin boleh mati. Dan hasilnya ialah kita sentiasa mengingati Allah. Kita sentiasa melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah dan tidak melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila satu orang telah sampai ajal, Allah akan menghantar malakul maut dengan pasukan. Ada dua keadaan setiap manusia. Sama ada kematiannya husnul khatimah atau su'ul khatimah. Tidak ada keadaan yang ketiga. Tak ada. Dua keadaan itu sahaja. Seandainya seorang itu mati dalam keadaan husnul khatimah, maka malakul maut akan datang dan diiringi dengan pasukan malaikat rahmat. Sekiranya seseorang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadhu billah, maka malakul maut akan datang dengan pasukan malaikat azab. Selama ini, kita selalu disebutkan bahawasanya malaikat maut itu datang dalam keadaan rupa paras yang ngeri. Di dalam satu hadis, Nabi menyebutkan, hadis yang diriwayatkan daripada Bara' bin Azib, hadis yang sangat panjang. Kata Rasulullah, ketika mana seseorang itu mukmin yang mati dalam keadaan husnul khatimah, ketika itu malaikat maut akan datang dalam keadaan rupa paras yang berseri-seri. Kata Rasulullah, bidul wujuh, wajahnya putih berseri-seri. Ka'anna wujuhahumus syams, seolah-olah pada wajah mereka ada cahaya matahari. Maksudnya malaikat maut yang digembar-gemburkan selama ni datang dalam keadaan rupa yang bengis, itu hanya kepada orang yang su'ul khatimah. Adapun orang yang soleh, yang tidak menyakitkan orang lain, yang tidak mudaratkan orang lain, yang lidahnya sentiasa berzikir, lidahnya tidak pernah menyebutkan untuk menyakitkan hati orang, yang tindakannya selalu menolong orang, orang ini yang ibadahnya diterima oleh Allah, maka orang ini yang mati dalam keadaan husnul khatimah, malaikat maut akan turun dengan rupa paras yang berseri-seri, diiringi dengan pasukan malaikat rahmat yang juga kesemuanya, kata Rasulullah, dengan rupa paras yang berseri-seri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak cerita perjalanan bagaimana roh yang husnul khatimah untuk yang kali ini. Roh yang husnul khatimah adalah roh yang merindui Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang rindu Allah, orang yang rindu akhirat, dia tak teringin dengan dunia ini. Sebab dia tahu bahawasanya alam barzakh dan alam akhirat jauh lebih indah dan jauh lebih nikmat daripada alam dunia yang sementara ini. Orang yang setiap hari merindui Allah dan Rasulnya, setiap hari tuan-tuan, dia akan memohon kepada Allah, ya Allah, percepatkanlah untuk kami berjumpa denganmu, ya Allah. Sebab itu bila malaikat maut datang, rohnya seronok. Kerana itu kata Rasulullah, roh orang yang beriman apabila dicabut oleh malaikat maut, walaupun sakit, akan tetapi keluarnya itu dengan keluar yang mudah. Kata Nabi dalam hadis ini, fatakhruju tasil, roh beriman itu keluar, mengalir, kama tasilul qatratu minas siqa, seperti mana mengalirnya air daripada bekasnya. Maksudnya mengalir dengan mudah.
Kenapa ruh yang husnul khatimah mengalir dengan mudah? Kerana ruh itu merindui Allah. Kerana ruh itu merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak ingin dengan dunia ini. Sakit tetap sakit. Akan tetapi sakitnya itu tidak lama kerana mengalir ruh itu keluar dengan mudah. Apabila ruh sampai ke halqum. Ruh ini tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian seperti mana air di dalam sebuah botol. Apabila dituangkan air itu, maka kawasan yang terlebih dahulu kosong adalah di kawasan depan atau belakang? Di kawasan yang belakang. Begitulah ruh kita apabila ditarik oleh malaikat maut dengan lembut. Maka bahagian yang kosong adalah bermula daripada bahagian kaki kita. Kemudian bahagian lutut kita. Kemudian bahagian pinggang kita. Kemudian apabila ruh itu sampai ke bahagian halqum kita, yang disebutkan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltaffatis saqu bis-saq. Begitulah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ketika mana roh itu telah sampai di kerongkongan, waqila man raq, maka di situ ada dua tafsirannya. Yang pertama disebutkan oleh ulama tafsir, siapakah yang akan mengambil roh ini? Pasukan malaikat rahmat ataupun pasukan malaikat azab. Wa dhanna annahu al-firaq, ketika itu pemilik roh itu, kita yang berada di ambang sakaratul maut, ketika itu Islam ataupun tidak, kita akan yakin bahawasanya inilah al-firaq, perpisahan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang memisahkan kita daripada bumi ini dan menuju ke alam barzakh, dan itu adalah perpisahan. Seandainya ketika mana roh kita sampai di kerongkongan, kata para ulama, ketika itu kita akan melihat dua alam serentak. Yang pertamanya alam nyata dan alam bumi ini. Dan pada masa itu juga kita akan melihat alam yang ghaib di sana. Waktu itu kita melihat wajah malaikat maut. Para pendengar sekalian, sekiranya wajah malaikat maut yang kita tatap ketika itu adalah wajah yang putih berseri, membawa kafan daripada syurga, kata Rasulullah, wangi-wangian daripada syurga, ketahuilah ketika itu sakaratul maut ataupun kematian kita adalah dalam keadaan husnul khatimah, mati yang baik. Bermulalah kita akan mendapat nikmat Allah selama-lamanya. Bermulalah kita akan bersenang selama-lamanya di dalam alam barzakh, berada di dalam taman syurga. Selain daripada melihat wajah malaikat maut yang berseri itu, kita juga, kata Rasulullah, akan mengetahui tempat kita di dalam taman syurga yang begitu indah. Seawal roh kita sampai di kerongkongan, kita telah pun melihat keadaan itu dan kita berasa seronok dengan itu. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya sebutkan pula bagaimana sekiranya mati kita wal'iyadzubillah, mati sebagai su'ul khatimah. Kerana apa su'ul khatimah? Kerana sepanjang hidup kita tidak memenuhi tuntutan Allah Azza wa Jalla. Orang yang tidak memenuhi tuntutan Allah, tidak pernah berfikirkan tentang akhirat, jauh sekali berfikirkan tentang cinta Allah dan cinta Rasul, tidak pernah terlintas di fikiran dan di hatinya untuk merindui Allah dan Rasul. Orang yang begini tuan-tuan, dia seronok tinggal di dunia. Bila seronok tinggal di dunia, didatangi para malaikat maut, adakah dia seronok untuk ikut malaikat maut berjumpa Allah ataupun dia seronok untuk tinggal di dunia? Jawapannya, dia seronok untuk kekal di dunia. Dengan sebab itulah kata Rasul, mereka-mereka yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, berlari rohnya di sekeliling tubuhnya kerana tak mau ikut malaikat maut keluar menghadap Allah, kerana yang dia sangkakan dunia inilah tempat destinasi terakhirnya. Lantas rohnya direntak dengan kuat, rohnya ditarik dengan kuat, seperti mana duri yang ditarik daripada bulu yang basah. Maka susahlah roh itu nak keluar. Dan ketika itu dia merasakan kesakitan yang lama. Sudahlah sakit, mengambil masa yang lama pula. Tuan-tuan, apabila roh yang su'ul khatimah tadi keluar sehingga mencecah ke halqumnya, maka dia pun melihat wajah malaikat maut.
Kata Nabi SAW, ketika itu dia akan melihat wajah malaikat maut dalam keadaan wajah yang sangat mengerikan. Wajah yang sangat mengerikan, tidak dapat tertampung. Wajah datang dalam keadaan yang gelap, muka yang hitam. Di belakang para malaikat maut juga ada pasukan para malaikat azab yang juga masing-masing dalam keadaan yang bengis. Wal'iyadzubillah, ketika kita melihat seawal roh kita keluar daripada jasad kita, melihat wajah malaikat maut yang hitam dan bengis, ketika itu ketahuilah kita bahwasanya kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka bermulalah kesengsaraan kita. Nak seronok di dunia ni sekejap saja tuan-tuan, 50 tahun, 60 tahun. Tetapi nak tanggung kesengsaraan itu bermula daripada saat itu dan makan masa berpuluh-puluh ribu tahun, beribu-ribu tahun di alam barzakh, berpuluh-puluh ribu tahun di padang mahsyar. Berbaluikah kita meninggalkan solat ketika kehidupan kita di dunia? Berbaluikah kita tidak menutup aurat ketika kehidupan kita di dunia? Maka dengan sebab itu tuan-tuan, marilah sama-sama kita melakukan persiapan untuk memastikan penghujung kita penghujung yang husnul khatimah. Walhamdulillahirabbil alamin.